Kita dah sampai ke hujung ni, rasanya bicara kita berbeza daripada mula-mula kita sambut puasa hari tu. Masa bulan Rejab, bulan Syakban, kita dapati fokus ceramah para ustaz lebih tertumpu kepada kita membuat persiapan untuk menyambut Ramadan. Maka seringlah dibaca kepada kita hadis-hadis Nabi mengenai sambutan ataupun semaraknya sambutan Ramadan tadi. Misalnya dibaca man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dan macam-macam lagi. Kemudian apabila Ramadan masuk, ustaz-ustaz pula akan berbicara mengenai bagaimana Ramadan itu harus diisi. Nak isinya dengan apa? Maka pelbagai teori, pelbagai bicara diutarakan bagaimana seharusnya Ramadan itu diisi. Dan kita pun ikutlah apa yang disarankan oleh para ulama. Dan pada hari ini sudah masuk hari yang ke-28, maka rasanya bicara kita lainlah pula, iaitu bicara yang paling sesuai bila kita sudah berada di penghujung suatu perkara besar yang kita buat, ialah bicara mengenai postmortem. Apa yang kita buat sepanjang 28 hari ini ataupun 27 hari yang lalu, agak-agak macam mana ya nak diperkirakan. Apabila kita bercakap tentang postmortem, tuan-tuan, maka postmortem itu mestilah berasaskan kepada beberapa asas bagi memastikan postmortem itu dapat melihat beberapa kekurangan yang berlaku dan bagaimana cara mengatasinya. Dan kalau kita ingin buat postmortem, sepatutnya postmortem itu mestilah bersifat menyeluruh dan ianya mestilah bersifat proaktif untuk puasa yang akan datang. Mungkin kita akan sebut dulu kenapa kita kena buat postmortem. Ada dua sebab besar kenapa postmortem itu kena buatlah. Pertama, tuan-tuan, agama kita ni dia tak ada report card. Dia tak ada summary. Kita punya pahala, tuan-tuan lama dah pencen pun belum dapat dia panggil laporan semasa kedudukan pahala. Kedudukan kewangan ada, JPA bagi, bank boleh bagi dan sebagainya. Jadi bila kita ada laporan semasa tentang simpanan kita dan sebagainya, boleh kita tengoklah mana yang kurang, bagaimana nak tambah. Tapi setiap usaha Allah Ta'ala ni dia tak bagi kat kita benda tu. Pencing tu dia bagi-bagi dekat nak masuk syurga ke neraka akhirat ni. Tengok tu, lepas tu kira pakai jadi dengan waktu lah. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sikit, sikitlah. Jadi tuan-tuan, oleh kerana buku tu dia bagi kita sekali je dekat akhirat nanti, maka ada baiknya kita buatlah postmortem. Kita cuba congak-congak, agak-agak ya, kita ni ke mana agaknya. Kalau tuan-tuan tak buat macam tu, tuan-tuan kata lantak dia lah ustaz. Saya takut sampai-sampai kat sana, tengok-tengok duk ingatkan banyak, tengok-tengok kosong, tak ada berapa satu. Jadi kerana takut benda itulah, kita perlu buat sesuatu untuk kira-kira macam mana ya kita tu. Itu yang pertama lah. Yang kedua, ada gesaan dalam agama kita di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maksud hasibu tu maksudnya perkira-kirakanlah diri kamu itu sebelum kamu dikira ataupun dihitung. Jadi tuan-tuan, oleh kerana perkara itu penting, maka kita sudah berada di penghujung Ramadan ini, maka isunya ialah susah payah yang kita buat di sepanjang 27 hari yang lalu dan berbaki 3 hari lagi ini, adakah Tuhan terima? Itu persoalannya.
Ya, kalau dia pakai sistem lampu tak apa dah, dia ada 3 lampu. Kuning maksudnya dia terima separuh, dia tolak separuh, betul kan? Merah dia tolak belaka, hijau dia terima belaka. Jadi kerajaan baru ni tak boleh labuh hijau, dia marah, betul kan? Kita bubuh oren lah, betul kan? Oren terima belaka, begitulah lebih kurang. Jadi kalau dia pakai sistem tu pun okey juga. Misalnya atas dahi saya ni dekat pagi raya dia keluar oren, alhamdulillah. Ataupun dia keluar kuning, betul kan? Haji Anwar dia keluar oren juga. Jadi okey lah. Ini masalahnya dahi serupa, tak tahu terima ke tak terima. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu maka orang sufi tuan-tuan, dia cuba jawab kerisauan itu. Dia cuba jawab. Jadi jawapan yang diberi oleh orang sufi bukanlah suatu report detail, yang ni demo dapat berapa, yang ni tak. Dia hanya memberi clue ataupun gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita, dan jadi gambaran itu bolehlah kita jadikan dia indikator, ya, kayu ukur untuk kita berada di mana daripada indikator yang dia telah gariskan tadi. Jadi oleh kerana indikator itu sikit sebanyak boleh membantu kita, maka kita bincangkanlah dia pada pagi ini, ya. Okey tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang indikasi ataupun indikator untuk mengukur tadi, maka perlu kita ingat, ya, dalam hidup ini tuan-tuan, sebagai manusia kita sering melakukan falasi. Falasi ni Mak Saleh panggil false, F-A-L-S-E, ya, bahasa Melayu sebut falasi. Falasi ni makna mudahnya ialah kita rasa kita betul tapi sebenarnya tak betul. Tu yang takutnya. Kalau kita tahu kita tak betul, itu mudah. Maka sebab itu tuan-tuan, kata Imam Asy-Syafi'i, aku lebih takut orang mari masjid masuk neraka berbanding dengan orang tak mari masjid. Sebab orang tak mari masjid nampak dosa dia. Orang Kelantan kata tungging dosa dia, pakai skirt, tak semayang, tak puasa, nampak dosa dia. Hak mari masjid ni nampak macam baik, dia takut tak betul. Jadi yang tu yang takut tu. Jadi berkebetulan hak tak mari masjid tu tengah tidur, biarlah dia dengan masalah dia, kita cerita hak kita ni. Jadi kita jangan tidurlah pagi ni, kita ada masalah juga kita ni. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, falasi itu dia paling bahaya sebab dia menyebabkan kita rasa kita betul tapi sebenarnya tak betul. Dan falasi inilah banyak syarikat iklan manipulate dia untuk jual barang. Misalnya kita percaya bahawa siapa pakai ubat kurus maka dia akan kurus seperti era Fazira. Jadi era Fazira tu bila gemuknya tuan-tuan, dia bila dia makan ubat kurus tertentu cap XYZ, memanglah kurus. Cuba suruh saya makan, dia tak lagi saya makan, dia suruh era Fazira makan. Jadi bila era Fazira makan, ada Fazira kata dulu saya gemuk, sekarang saya kurus. Perasan tak saya gemuk dalam cerita cinta kolesterol? Memanglah sebab bukan dia gemuk pun, dia punya baju pasti dia kurus. Kita pun makan, kaya kawan jual ubat tu, kita tak kurus pun. Jadi gitu. Dulu ada kawan saya tu, dia kata dia jual Syakli, ya, ubat Syakli. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak putih makan hot ni lah, satu set tu 190. Ama makan 2 tahun tuan-tuan, tak putih-putih pun. Dia sebut lah, dia ni makan, dia kata Fazura makan Mimi nama siapa pelakon tu, Mimi. Dulu dia gelak Ustaz, macam Ustaz kan. Kita makan 2 tahun duk kekal gelak. Jadi falasi lah. Jadi falasi tentang benda-benda yang macam tu tak apa tuan-tuan, dia habis duit ya. Yang takutnya falasi tentang agama tu, duk berasa macam kawan puas hati lah, puas hati balik.
Yang tu yang nanya tu tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan jangan balik pagi ni kita cerita sikit pasal falasi. Seperti biasalah hamba tak cerita semua, sebabnya nak sipai lepas raya juga, nanti tuan-tuan tukar hamba dengan orang lain payah juga. Jadi kita cerita sikit-sikit lah. Bebetulan tuan-tuan pun tak tulis apa tu, sikit-sikit jugalah. Jadi apabila bercakap tentang falasi ni kan tuan-tuan, maka falasi ni dia berkait rapat dengan pengukuran. Bila kita sebut falasi ni berkait dengan ukur. Jadi bila indikator pengukuran tadi dia punya validity dan akurasinya tepat, maka falasi tak berlaku lah. Falasi itu tidak akan berlaku. Misalnya kalau kita masih ingat masa kita duduk kapung dulu kecil-kecil, ambo ingat selalu kena marah ke mak suruh pergi ambil kuah belakang rumah. Dia kata mau ambil kuah sikit nak masak singgah ikan. Nak banyak mana? Dia kata ambil lah besar ibu jari kaki. Jadi mak kita maksudkan ibu jari kaki dia, kita pergi ambil ibu jari kaki kita lah. Jadi dia tak accurate, dia tak tepat. Jadi kita pun pergi ambil lah sekadar ibu jari kaki kita pergi tu. Lah budak ni tak reti lagi besar ibu jari kaki aku. Allah, dia tak bubuh aku tadi. Dia pergi ambil pula lagi tengah. Betul kan? Jadi dia betul, cuma tak tepat tadi. Jadi bila dia tak tepat, dia menyebabkan berlaku pelewehan, begitu dia panggil. Apa benda tahu Haji Anwar ya? Haji Anwar tanya dia jadi tutor saya lah, leweh tu maksudnya tidak accurate tadi lah. Jadi bila tidak accurate, betul tapi betul sambil kalau tayar tu alignment tak kena, dia makan sebelah, dia berjalan, dia makan sebelah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, apabila kita sebut tentang pengukuran, maka mesti kayu ukur tu betul. Kayu ukur tu betul. Jadi orang yang cuba menjawab tentang kayu ukur ni orang tasawuf lah. Dia ada kemuka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bila kita tahu kayu ukur yang digariskan tadi, maka perjalanan kita tu mudah. Bila kita berjalan sampai kat sini, nak pakai kayu ukur apa Lepas tu kita berjalan pula nak sampai kat sini nak pakai kayu ukur apa. Jadi lamanya perjalanan itu cukup cantik sangat sebab kita ada kayu ukur tadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita membuat pengukuran, maka kerisauan kita terhadap pengukuran adalah falasi tadi. Dan apa kesan daripada pengukuran? Pengukuran membawa kepada penarafan. Bila kita ukur satu benda, maka hasil daripada kita ukur, maka kita pun tarafkan dia, sah, tak sah, terima, tolak, terima separuh. Begitulah yang berlaku apabila ukur membawa kepada penarafan. Setelah kita menarafkan sesuatu dengan kadar-kadar penarafan tertentu, maka penarafan itu akan membentuk persepsi. Jadi bila persepsi tadi terbentuk daripada penarafan, maka persepsi tadi akan membentuk bagaimana kita bergerak. Jadi setiap hidup manusia ni dia bergerak mengikut persepsi dia. Dia bergerak mengikut persepsi. Misalnya tuan-tuan, saya mari ceramah kat surau ataupun masjid tuan-tuan ni, saya suka. Bila saya suka, kadang-kadang saya tak ingat saya dah sampai 7.30 ceramah. Dia mari je. Tapi ada tempat hamba tak suka kan, nak boleh ke setengah jam atau masa lama. Kita tak suka. Kita tak suka. Jadi bila kita suka tu dia rasa mari je. Lepas tu kalau tempat kita tak suka tu, kalau apa panggil ketua lejnah dakwah, dia kata, ustaz, kita ada program malam ni, Alhamdulillah penuh mulut-mulut. Alhamdulillah tak payah pergi. Bila nak tukar pengerusi biar buat aku. Kita duduk gitu tuan-tuan. Tapi tempat yang kita suka tu, janganlah pengerusi tukar. Lepas tu tengok pengerusi masih dikekalkan. Alhamdulillah. Sebab dia persepsi tu dia lah. Dia disebabkan oleh persepsi. Kenapa kalau saya datang masjid ni tuan-tuan salam ujung-ujung jari je? Sebab ustaz mana urang. Cuba mari arak. Tunduk cium. Araknya padahal arak tu lebih kurang saya je, cuma dia arak. Betul kan? Tuan-tuan rasa arak. Syir.
ni budak ni orang mana gitu lah. Jadi persepsi tu begitu. Tuan-tuan naik kereta Audi yang pengerusi punya tu berasa supaya naik buruk ya. Cuma naik kaci sebenarnya sama je tuan-tuan. Jadi dia persepsi tadi. Jadi oleh kerana itu persepsi tu penting tuan-tuan, kerana persepsi membentuk interaksi. Bagaimana awak berinteraksi dengan satu benda merujuk kepada persepsi awak tentang benda tu. Dan persepsi dibina berdasarkan kepada penarafan. Penarafan berlaku disebabkan oleh pengukuran tadi tuan-tuan. Jadi pengukuran adalah perkara yang penting, di mana bila kita ukur satu benda, dan bila kita ukur tadi dia betul ukur, maka dia akan menyebabkan gerak kerja apa yang kita buat pun dia jadi betul begitu. Jadi tuan-tuan, oleh kerana perjalanan kita ni panjang, masuk bulan Rejab Syakban dulu cerita sambut Ramadan, masuk Ramadan cerita mengenai kena buat dalam bulan Ramadan ni, dah nak habis Ramadan ni cerita Syawal pula, lepas Syawal kena marah kat ustaz pula sebab dah kurang ibadat, masuk Zulhijjah kena cerita pasal nak cok baju sebab nak korban pula, betul kan? Lepas tu Ustaz Faisal tak boleh balik Belanggar, mari korban sini pula, begitulah macam tahun lepas tu tuan-tuan. Jadi begitu kita buat. Jadi beli benda tadi kan tuan-tuan, kita buat lama-lama, kita ni manusia ada mood ya. Jadi kadang-kadang kita kata bila nak sudah duk kitar ni, Pak korban Muharram kaca surah pula, lepas kaca surah Maulidur Rasul, lepas Maulidur Rasul Isra Mi'raj, lepas Isra Mi'raj Rejab, lepas Rejab Syakban Ramadan, lepas Ramadan raya tu pusing gitu. Jadi bila kita dah pusing gitu, lama-lama kita pun lamanya macam orang Kelantan dah give up nak balik Kelantan. Itu yang orang Kelantan ada 167 orang sewa helikopter tu sebab dia gerak. Aku BPT pun habis pitih lah gerak, bukannya kaya sangat pun, tapi 18 jam pening. Jadi orang yang balik Kelantan 18 jam tu sebenarnya dia tak tahu nak balik Kelantan ni ada 9 jalan, dia hanya tahu 3 je. Tapi saya yang tahu ada 9 tu enjoy sangat-sangat. Mari hamba tolong sebut ke orang Kelantan orang Kelantan yang sakit jiwa tu sebab dia tahu balik Kelantan ialah masuk tu Gombok, pergi Bentong, jumpa Rauk, lepas tu Lipis, Palipis, Gua Musa, sakit jiwa lah. Ambok ada 9 jalan, enjoy sangat-sangat balik Kelantan. Pertama dia pergi ikut Gerik, betul kan, satu jalan. Jalan kedua dia masuk Lebuh Raya, lepas tu dia naik ikut Ipoh, naik pergi ikut apa panggil Pos Beruk sana tu, Cameron Highland 2. Ketiga kapal terbang, keempat kereta api, kelima helikopter, betul kan? Keenam jalan hot jam tu, baru 6 dah. Ketujuh yang saya selalu ikutnya ialah ikut Lebuh Raya LPT ketujuh. Ke-8 ni jarang orang buat, saya seorang je buat, iaitu saya pergi ikut Endau, Mersing, lalu ikut tepi Patah dengan, tapi 2 hari lah baru sampai. Tak apa, yang penting enjoy ya, betul kan? Jadi bermaksud tuan-tuan, jalan tu banyak, tapi yang sakit jiwa ialah sebab orang Kelantan dia setting nak sampai bila dia turun rumah tu, dia turun pagi lepas subuh, dia kata aku nak buka puasa Kota Baru. Tu yang sakit jiwa tu, bawa kereta Polipas Kuda tu tapi tak sampai-sampai juga tuan-tuan. Jadi lebih baik aku nak sampai Kelantan, nak raya, bila sampai jangan ditanya, jalanlah. Jadi kita orang tua tuan-tuan, kita janganlah pressure sangat sebab kita punya saluran darah tu tak berapa besar dah. Nanti darah pekat, darah tinggi, pecah pembuluh darah tu, kena stroke, bini comel lagi rugi tuan-tuan. Kena stroke bini comel tak ada faedah apa tuan-tuan, pakai buruk duduk. Jadi supaya tak kena stroke, hidup enjoy je. Jadi sebab itu orang sufi kata, kalau nak masuk syurga kamu setting satu line je, itu yang tertekan tu. Kan tertekan tu, jangan duk setting sebab bila kita setting satu, ramai sangat orang duk bertumpuk kat situ, jam macam balik Kelantan lah.
Tapi kalau kita cari jalan lain, adalah risiko jauh, minyak banyaklah sikit habis, enggak pelik apa minyak murah dah kalau ni kerajaan baru dah. Pelawanya minyak murah dah. Jadi bermaksud tuan-tuan, kita takutlah tak apa berbelanja lebih sikit, tetapi perjalanan itu enjoy sangat daripada jimat belanja konon tapi emosi nak marah kat orang tu supaya seranah. Jadi pada saya tak berapa cerdik kita pergi lalu tempat orang ramai duk lalu kat situ. Jadi bila tuan-tuan faham dia punya konsep macam tu, mari kita tengok kita punya amalan kita tadi. Jadi amalan kita ini tuan-tuan, bila kita postmortem dia, maka kita bahagikan postmortem kita itu kepada dua bahagian. Satu ialah apa dia punya benda yang kita sudah buat, betul kan? Apa yang kita sudah buat. Yang kedua, apa yang sepatutnya kita buat. Kita sepatutnya buat apa dan kita telah buat apa. Jadi bila kita senaraikan apa yang telah kita buat, maka kita kena tahu apa yang sepatut kita buat, supaya pada lain kali kita tidak lagi buat apa yang telah kita berulang kali buat. Kita akan buat apa yang sepatutnya kita buat. Ada seorang pakar motivasi itu, dia kata, marilah kita biasakan yang betul, jangan biasakan perkara yang tidak betul. Jadi bila kita sebut betul tadi ataupun tak betul, maka dia mesti ada kayu ukur. Kalau kita tak ada kayu ukur, kita akan rasa kita betul lah. Okey tuan-tuan, bila kita orang ni mari masjid, kita orang baik-baik ni kan tuan-tuan, maka kita akan bertemu dengan satu betul, satu lebih betul. Betul kan? Satu betul, satu lebih betul. Jadi oleh kerana betul dengan lebih betul itu, dia adalah satu perkara yang terkelompok dalam betul, maka kadang-kadang orang keliru antara betul dengan lebih betul. Jadi kita sebagai orang yang duduk di masjid, kita tidak sepatutnya kekal dengan benda betul. Kita harus berusaha untuk sentiasa lebih betul, walaupun kita berada dalam kelompok yang betul. Berbeza dengan orang yang tak mari masjid, kita berada dengan dia di antara betul dengan tidak betul. Jadi bicara saya pada pagi ini tidak berbicara mengenai tak betul dengan betul, tetapi berbicara dari sudut betul dengan lebih betul. Mungkin tuan-tuan akan kata, kenapa Ustaz nak berbicara di antara betul dengan lebih betul? Jawabnya ialah, kita mempunyai beberapa kekangan yang menjadikan seharusnya kita tadi memilih untuk lebih betul dari betul. Pertama, kekangan kita ialah kita tua, iaitu kita tua dah baru nak mari masjid. Jadi bila kita tua ni, kita macam-macam, lama sangat duduk terlelap, betul kan? Berdiri lama sangat kan, duduk bobel sakit lutut, banyak benda yang menghalang kita. Jadi oleh kerana benda yang menghalang kita tu banyak sangat disebabkan fizikal kita tua, maka kita tak boleh dah buat benda sekadar betul, kerana benda sekadar betul ni memerlukan masa, tenaga yang lebih untuk mencapai achievement yang banyak. Sedangkan kita dah sakit sana sini, baik buat benda yang lebih betul supaya achievement kita itu tinggi, tapi buatnya tak berapa banyak pun. Kalau kita muda lagi, tak apa tuan-tuan, kan tuan-tuan dengar ada satu hadis Nabi kata 7 golongan yang akan masuk berada di bawah arasy Allah. Golongan pertama jangan dipergi, iaitu pemerintah yang adil, ramai dah orang berebut kat sana, tuan-tuan jangan pergi ya. Yang kedua, tuan-tuan tak boleh masuk juga. Yang kedua tu bagus sangat, iaitu anak muda yang hatinya bertaut dekat masjid. Tuan-tuan memang bertaut, tapi tuan-tuan anak tua, saya tak boleh masuk kat situ dulu, masalahnya. Dari segi bertaut dengan masjid tu dah boleh dah claim, tapi satu syarat lagi, orang muda. Jadi kita muda tak mari, maka kena settle cara orang tua lah. Jadi ceramah ni ceramah untuk orang tua je, orang muda numpang dengar je tentang begitu. Jadi nak sebut, bila kita tua, kita mesti bergerak mengikut gaya orang tua tuan-tuan. Lepas tu kita tengok bila Pak Nil buat program bersama Pak Nil tu, kita tengok cucu kita menari, kita seronok tengok sebab dia budak kecil, betul kan? Gedik-gedik. Tapi bila Raja Azura mengacarakan program Kilauan Emas, Allah,
Ada hak nyanyi tu cabut gigi Allah, kita kata pergi masjid lah, betul kan? Jadi benda yang sama buat, tapi budak muda buat dia cantik sangat, tapi orang tua buat ngelih kelas tu gitu. Jadi sebab itu bila kita dah tua, kita kena bicara dalam kerangka orang tua. Jadi kita tahu orang tua ni ada 7 benda utama bagi orang tua. Pertama, sakit-sakit. Jadi sakit-sakit tu ciri utama orang tua. Sebab tu tuan-tuan, mana ada duduk betul Haji Anwar duduk tertidur, yang lain semua cari tiap. Sebab tu saya tak marah tuan-tuan, sebab saya tahu gitulah tuan-tuan. Jadi mana ada sakit-sakit. Yang kedua, ingat tak ingat, lepas ingat patut tak ingat, patut ingat patut ingat, itu betul tu. Yang ketiga, pitih dah tak ada. Memang dulu ketua pengarah, tapi mantan ketua pengarah, betul kan? Memang dulu hakim, mantan hakim. Jadi sakit jiwa berlaku tuan-tuan. Jadi oleh kerana kita seperti itu, kita tak boleh bergerak seperti orang muda. Orang muda lah kita orang tua. Adakah kita tak nak masuk syurga? Nak masuk syurga. Jadi bila kita nak masuk syurga, mesti gaya kita. Orang muda masuk syurga, gaya dia. Jadi saya duk tengok ceramah-ceramah ustaz duk ajar tu, dia duk gaya ke orang muda belaka. Kesian kat tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah kat ustaz lain hak muda tu, hak tua-tua mai duk dengan hamba. Kita cerita orang tua. Sebab hamba pun mula dah berasa tua, tuan-tuan. Dulu ingat baca Quran boleh 2 jam. Sekarang 15 minit tu terjatuh Quran. Apa gini mau ni, lepas tu teh darah tinggi, kecil manis pun tinggi. Yalah tu dah masuk ahli persatuan sama dengan tuan-tuan. Jadi bila kita tua, kita mesti cari bentuk yang berkait dengan orang tua tadi. Jadi bila kita tua tuan-tuan, kita tak ada masa dah nak try and error. Kita nak buat satu benda jitu terus, buat jitu. Jadi bila kita buat jitu tu, dia punya impact yang besar, walaupun tak berapa banyak, kerana kita pun tak mampu nak buat banyak pun. Jadi oleh kerana itu kita perlu bercakap di antara betul dengan lebih betul tadi. Jadi bila bercakap tentang lebih betul, maka mestilah ada pengukuran, mana lebih tepat, mana lebih tu. Tapi bagi orang yang tidak tua macam kita, dia ambil overall umum gitu, okey lah. Sebab benda tadi tak sama tuan-tuan. Jadi apabila kita pergi kepada di antara betul dengan lebih betul, maka perkiraan kita mungkin agak sedikit detail. Okey, bila kita bercakap tentang Allah terima ke tidak amalan kita, ada 7 indikator. 3 pada pagi ini, 4 lepas raya nanti. Begitulah. Ada beberapa orang dia komen saya punya video, dia kata kenapa Dr. Faisal tu sebut 7, sebut 6, bagi separuh. Dia kata itulah ciri utama Dr. Faisal. Sebenarnya boleh je bagi 7, tapi saya macam biasalah, saya terkilang sangat dengan tuan-tuan. Saya bangun pukul 4 pagi baca buku nak ceramah kat tuan-tuan tak ingat. Jadi kalau saya mari sekali lagi, apa dia 7 tu? Haji Anwar pengikut setia saya betul ingat juga. Kan tuan-tuan, hak tak rekod lagi, lu tak ingat. Jadi orang beri banyak-banyak. Sikit-sikit lah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, dia ada 7 dia punya indikator itu. Jadi indikator itu saya pun pakai benda tu jugalah. Saya pun tak tahu saya masuk syurga ke tidak. Saya pun tak tahu amalan saya Allah terima ke tidak. Tapi setidak-tidaknya ada 7 indikator itu. Kita pun tanya diri kita, kena ke? Kita tanya nombor 1, kena. Alhamdulillah. Tanya nombor 2. Dan benda ni jangan tanya saya, ustaz cuba scan muka hamba, kena ke? Hamba bukan tok wali tuan-tuan, hamba pensyarah. Pensyarah ni maksudnya dia tahu, lepas tu dia hurai. Hak buat sama-sama buat. Yalah. Saya bukan tok wali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan scan diri tuan-tuan sendiri je lah. Jadi yang pertama daripada 7 itu tuan-tuan, ialah kita buat sesuatu kerana Allah. Itu semua ustaz dah sebut lah kan. Kita buat sesuatu tadi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami perintahkan kamu semua untuk melakukan ketaatan itu ikhlas kepada Allah. Jadi oleh kerana persoalan ikhlas tu dah ramai ustaz lain ulas, hamba berhenti setakat tu je dulu. Jadi tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, jika apa yang kita buat ini ikhlas kepada Allah, maka
adalah satu. Tapi kalau tuan-tuan tanya, oh kalau ikhlas selesai lah ustaz, tuan-tuan, jangan tuan-tuan ingat bila buat satu benda ikhlas maka dia selesai. Tak juga. Kenapa? Ada banyak hadis Nabi sebut orang ikhlas pun tak betul juga. Misalnya Nabi bercerita tentang orang Khawarij. Orang Khawarij di zaman awal Islam dulu, mereka orang yang ikhlas sangat kepada Allah, di mana mereka tak pernah buat dosa. Bagi mereka dosa itu tak ada dosa kecil, semua dosa besar, dan siapa buat dosa akan dipancung. Mereka baik sangat tuan-tuan, tapi mereka masuk neraka juga, kerana keikhlasan mereka itu tidak diikuti dengan beberapa indikator yang lain. Dan dia tidak diikuti dengan beberapa indikator yang lain. Mungkin tuan-tuan akan kata, banyaknya ustaz, kalau nak ikut waktu payahlah masuk syurga. Tuan-tuan, dia tak payah masuk syurga ni. Yang payah tu sebab kita tak nak betulkan hak kita tak betul. Betulkanlah apa yang kita tak betul, masuklah syurga. Ini kita nak kekal dengan apa yang kita ada, lepas tu kita nak suruh orang beri seperti mana yang kita nak. Amba rasa tak kena lah begitu tuan-tuan. Jadi sekarang kita dah buat indikator itu, bukan saya yang buatnya lah, saya hanya sebut je, dan tuan-tuan tahu, maka kita cuba ubah diri kita selari dengan indikator yang ada. Dan Allah pun masih sayang dekat kita, sebab tu dia tak matikan kita. Bermaksud masih ada ruang dan peluang untuk kita betulkan mengikut indikator tadi. Okey, yang pertama ikhlas. Yang kedua tuan-tuan ialah kita buat sesuatu kena dengan tujuan sesuatu benda itu disuruh. Kan Allah sebut beberapa kali dalam Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina turja'un. Allah tanya kita, tanya tu maksudnya nak kata mu kena alert benda tu. Allah tanya, manusia, mu ingat aku buatmu tu saja je kah? Aku ada bajet lebih duk saja atau buat kerja lain, aku pun buatmu. Ingat aku buatmu gitu je kah? Jadi maksud Allah Ta'ala takkan buat satu benda tanpa ada sebab. Mesti ada sebab dia buat kita tadi. Jadi kita kena tanya apa sebab dia buat kita. Maka dia sebut dalam Quran ada dua. Jadi kalau tuan-tuan jumpa satu, tak tepat lah tu. Tak salah, tapi tak tepat. Sebab Tuhan sebut dua, aku sebut dua, mau pergi buat gitulah tuan-tuan. Macam masak lah tuan-tuan. Ambo ni tukang masak lah, masak 800 buku nasi tiap-tiap hari sepanjang bulan puasa. Saya post kat Facebook tu kan, yummy, sedap lah tuan-tuan. Tapi kira okey lah, sebab tuan-tuan masak ramah, mau masak seorang tuan-tuan. Masa tu juga ambo ngaji jadi pensyarah di universiti, buat kerja tuan-tuan pencing baru masak. Ambo masak di universiti lagi, ngajar tasawuf lagi, kira okey lah. Jadi tuan-tuan, bila kita masak, dia ada rahsia dia. Kenapa orang tu masak tak sedap? Kenapa orang tu masak sedap? Dia berkait dengan tiga je tuan-tuan, masak yang jadi sedap tak sedap ni. Pertama, masak mana berbawang, masak mana bergula, masak mana bubur santan. Dia berkait, kata capuk ustaz. Macam tuan tengok orang iklan dekat go shop jual periuk tu kan, dia capuk nampak mudah je, betul dia makan sedap. Dia tipu, dia tak sedap tu. Cuba dia sudah masak tolong sudu tu ikut TV biar kita terang. Mana ada orang masak pakai tapuk sedap. Dia berkait sangat dengan masak. Api kecil tak sedap, api besar dia ada nak masak api besar dan api kecil. Jadi dia berkait dengan masak tuan-tuan, masak ni. Yang kedua, dia berkait dengan kadar. Sate banyak ni, ayam berapa ekor, dia ada kadar dia. Ingredient tu boleh sebut belaka. Ingredient tu. Yang ketiga, dia ada air tangan, cara renjih kita tahu dah. Cek. Lepas tu dia sedap. Kita tengok orang bergarang tu kita tahu dah tak reti masak dia ni. Tak, saya cuba tanya lah orang biasa masak, hak masak ada dapur haram begitu tu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, masak ni dia ada seni dia, sebab tu dia jadi. Maka
Allah SWT dia buat benda, dia tak pakai brutal begitu. Jadi bila tak brutal, maka ulama beritahu kat kita, bila Allah buat kita, dia kata aku buatmu kerana dua tujuan. Jadi kalau kita maintain untuk satu, tak jadi. Dia kena dua-dua tu barulah achievementnya menjadi. Pertama, dia buat kita untuk mengabdikan diri pada Allah. Yang kedua, dia buat kita untuk jadi khalifah, orang yang memakmurkan bumi ini. Dua benda lah. Jadi kalau tuan-tuan dah buat satu je, tak salah, tapi makan sebelah lah. Ataupun tuan-tuan asyik duk cari gelandangan je, semayang pun duk, tak jadi juga tuan-tuan. Dia kena dua situ. Jadi nak sampai dua benda besar ni, dia pun eceh tu berapa Januari eceh ni dia agih-agih supaya jangan berat sangat, sebab dua benda achievement tu besar. Nak suruh jadi hamba Allah, yang satu lagi nak suruh makmurkan bumi. Jadi nak buat dua benda tu benda besar, maka dia pun agih. Jadi bila dia agih, setiap satu agihan tidak berfungsi pada fungsi yang sama. Kalau berfungsi dengan fungsi yang sama, agih buat apa yang benda sama, maka dia agih. Solat, puasa, baca Quran, zakat, dia agih lah. Jadi setiap agihan pecahan tu ada tujuan yang perlu dicapai, dan setiap tujuan yang dicapai bagi setiap agihan itu membentuk satu benda ke arah dua benda tu. Gitulah. Jadi kalau setiap benda tadi tidak berfungsi, ataupun mana-mana agihan itu tidak berfungsi dengan betul, maka dia akan stuck tu dia panggil apa ya, sumbang, dia jengkor, tak lagi lah, dia tak lagi. Jadi kita pun tebing tu masuk dia gila, dia punah lah. Dia punah. Sebab tu orang kata kalau bawa kereta dia bunyi ceng, tu maksudnya pitih. Kalau dia bunyi rong, ratuh. Kalau dia bunyi kong, itu ribu, betul lah. Sebab tu pagi-pagi jangan buka radio, start kereta, kena itu dengar dia bunyi lagu mana, geng, lagi baik lah tu, baru belah ria itu. Tapi geng tu kita naik juga, dia bunyi rong atau ratus tu. Lepas tu kalau balik juga Kelantan dengan rong tu ribu lah tu. Kereta kita pun reti buat bunyi geng. Tapi kalau orang tu buat pekak je, tu yang kena tahu tu, kena tunda. Jadi tuan-tuan, kereta yang tidak manusia, yang simple tu pun ada bunyi rong kong. Tapi kita tak tahan juga jenis pekak ke. Naik ialah tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita bercakap bab ibadat pun, dia ada dua benda besar. Lepas tu dia eceh buat. Jadi kalau tuan-tuan pakai buat je, kita kena tanya, betul ke? Mungkin cara buat tu betul, tapi agama tu dia buat setiap benda yang aku suruh mu buat, ada benda yang mu kena achieve pada benda tu. Pada benda tu. Misalnya ada budak Melayu, kerajaan bagi dia beasiswa pergi belajar di Amerika. Dia nya cerdik, tapi budak mana urang, andainya lah. Kata ke daerah lain kan kena marah. Budak mana urang darat. Bolehlah JPA marah kau, JPA kau marah mengaji di England. Pergi sana kita suruh dia mengaji sains. Jumpa Tino Mak Saleh tu kenyik ke dia pergi buat balik rock. Betul kan? Dia balik ijazah music rock, betul kan? Bagi beasiswa ijazah sains politik atau apa panggil sains matematik, dia balik ada ijazah. Tapi orang panggil gapo kat budak mana orang tu, orang panggil gong tolu. Orang suruh belajar benda lain, dia bawa balik benda lain, tuan-tuan. Jadi sama juga tuan-tuan, Allah suruh kita buat satu benda, dia ada benda dia suruh achieve tu. Jadi sebab tu orang sufi kata, pertama sekali bila kita buat satu-satu benda, kita kena ikhlas. Betul lah. Bila kita buat tadi ikhlas, maka kita jangan terus mendabik dada. Beres dah kawan, ikhlas. Nanti dulu ada nail lagi indikator lain yang nak kena kita penuhi, nak tahu betul ke tidak. Yang kedua, dia tanya kita, ataupun indikator kedua ialah kita capai tak matlamat yang Allah nak bagi setiap benda yang kita buat.
Jadi sekarang tuan-tuan kena tanyalah diri tuan-tuan tahu tak apa kau matlamat itu? Oh, kalau tak tahu tak capai lah matlamat apa tak tahu, jadi buat apa tu? Misalnya ambo tanya tuan-tuan, kelas agama ni biasanya begitulah, siapa tanya dia kena jawab, betul tak? Tanya tuan-tuan, apa tujuan semayang? Semayang tu semayang lah Ustaz. Oh, teruk benar kalau semayang tu kerana semayang ya. Jadi mesti tuan-tuan tahulah semayang tu kenapa. Apa tujuan zikir? Allah tu pun tak tahu Ustaz. Berzikir kan untuk berzikir. Yalah, tu putar alam tak boleh panggil goreng. Sebab tu tuan-tuan, kalau exam kan, kita jadi pensyarah lama, siapa jawab panjang tu biasanya dapat B+ lah tuan-tuan. Sebab saya ni malah, saya ingat profesor saya kata pensyarah yang baik di universiti ialah pensyarah yang malas. Saya memang malas, saya tak pernah buat nota, tapi sebelum saya masuk kuliah saya beritahu ceramah saya ni ataupun kuliah saya ni dibaca daripada 4 buah buku pertama halaman 10 sampai halaman 67, kamu carilah dari universiti, cari sendirilah, bukan cerdik. Ada pensyarah rajin dia bagi nota, betul kan? Budak mesti suka sebab nota aja, hilang nota tu bingung. Dia baik jadi malah. Jadi cara pensyarah malas, soalan dia tu, soalan saya biasanya akan nak jawapannya satu paragraf. Bila budak tu jawab 5 lah, tu auta lah tu. Coba dia satu paragraf ya. Sebab kita makin kena banyak, lepas tu tengah-tengah makin orang raya, kita kena makin paper, kan sakit jiwa. Lepas tu bini pula marah pula, kena banyak-banyak aku gitu ya lah. Jadi oleh kerana itu jawapannya sikit. Cuba tanya pensyarah matematik, mana ada panjang jawapan, dia tengok kau kira macam mana, gede okey lah. Jadi bila kita tanya, jawapannya kita tahu, pendek je, 2 paragraf 3 paragraf. Awak jawab sebelah muka surat, ada yang minta extra sheet lagi. Dia keluar tu kat dia berasa puas habis ilmu yang buat tulis. Dia minta, orang minta benda lain, dia jawab benda lain. Jadi perkara yang sama lah. Kalau tuan-tuan boleh gelak kat budak universiti, tuan-tuan kena gelak kat diri tuan-tuan lah. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kita semayang ni kenapa? Kita berzikir kenapa? Kita puasa kenapa? Kita bayar zakat kenapa? Jadi jika gagal untuk jawab semua benda itu, dia sudah menggambarkan bahawa kita bergerak secara kebetulan. Kebetulan kena, kebetulan tak kena. Dan tuan-tuan kena ingat, dalam agama kebetulan tidak diterima. Disebut dalam satu hadis, la yahkumul qadi wa huwa jaw'an. Seorang qadi tak boleh buat keputusan jika dia lapar. Kenapa dia tak boleh buat keputusan ketika dia lapar? Sebab lapar mempengaruhi keputusannya tadi. Yang kedua, jika seorang qadi membuat keputusan dan dia betul, tapi kerana dia sangka, dia tak pasti, dia agak-agak je, maka keputusan itu berdosa bagi hakim tadi, kerana Islam menerima apa yang pasti. Jadi bila tuan-tuan semayang, berkebetulan semayang tuan-tuan tu kena dengan apa Allah nak, maka itu tak cukup. Tuan-tuan mesti tahu dia nak apa. Begitu juga tuan-tuan puasa. Kenapa Allah nak puasa? Dia nak suruh kita achieve apa daripada puasa. Jadi bila kita tahu Allah nak apa dari puasa, kita bergerak ke arah apa yang dia nak tu lah. Apa yang dia nak. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tak tahu Allah nak apa, maka kita buat banyak daripada apa yang dia nak. Jadi bila kita buat banyak daripada apa yang dia nak, kita duk berasa kita rajin, tapi dia tak suka apa. Siapa suruh buat banyak Ambo ni darab bagaimana orang. Ambo makan benda ambo makan masa kecil-kecil dulu ya. Jadi bini ambo ni dia duk bersaing dengan orang kaya. Di sekolah dia tu ramai cikgu tu tok lakinya kaya. Kat tok laki bini-bini dia tu ngaji England. Jadi balik makan cheese, makan carbonara, makan benda pelik-pelik atas langit tu lah. Jadi bila si kawan dia bercerita dia masak tu masak ni kat suami dia, dia balik masuk juga kat ambo. Dia tak ingat tok laki dia tok laki darat, betul kan? Saya bukan tok laki bini kawan dia tu. Dia masaklah carbonara kat saya, bubuh big ball besar-besar tangan tu lah, dia bubuh tu cheese nya meleleh.
Dia kata, makan bah. Saya kata, ni berapa ni kuih baru pecah gunung berapi je ni. Mahal tu bang. Okey lah, okey. Kita pun makan nasi juga. Lepas tu dia kata, sampai hati awak tak setuh. Kenapa dia aku bang pun busuk dah. Astagfirullah. Dia duduk mengajuk 2 hari tuan-tuan. Sebab dia buat carbonara, kita tak setuh. Tuan-tuan, saya tahu bini saya baik, tapi dia baik benda saya tak suka. Kalau saya sukanya celah terang, bubur-budur, bubahnya. Dia kata darat tak berubah-ubah. Ikut aku lah, kalau aku jadi Perdana Menteri pun dah ingat. Ambo je hak darat tuan-tuan. Ambo pergi ramah rumah Tan Sri Kelantan, sama darat dengan ambo juga. Ikan bakar, mana duk makan orang tu mari kapung belakang tuan-tuan. Jadi bila awak nak suruh saya suka, awak tanyalah saya suka apa. Jangan awak pergi ambil orang lain suka, awak suruh saya suka. Jadi samalah juga tuan-tuan nak suruh Allah suka ke? Kau tuan-tuan nak suruh Allah suka dengan tuan-tuan. Jadi kita buat ibadat tuan-tuan, kita nak suruh Allah suka, Allah terima. Jadi bila nak suruh Allah terima, tanyalah dia nak apa. Jadi bila kita tanya dia nak apa, aduh mudahnya, tu je benarnya. Bukan ada payah mudah pula tu, ada benda yang dia nak tu. Jadi analogi mudahnya gitulah tuan-tuan. Jangan duk terpengaruh dengan orang punya pasal lah. Itu orang punya pasal kerana orang tak sama dengan kita. Mungkin orang yang ceramah tadi dia fokus orang muda, kitanya orang tua, maka tak perlulah ikut trend orang muda, ikut trend orang tua tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu kita tanya, bila Allah Ta'ala suruh kita solat, dia nak suruh buat apa? Maka kita pun cari-cari dalam Quran, jumpalah aqimis salata li zikri. Betul kan? Dirikan solat kerana untuk mengingati aku. Jadi bila Allah kata aku nak mu sembahyang supaya ingat aku, jadi matlamat dari sembahyang ingat Allah, bukan banyak rakaat. Matlamat dari sembahyang tu ialah kita ingat Allah. Sepanjang mana kita sembahyang, maka sepanjang itulah kita nak kena ingat Allah. Maka bila kita bentuk masjid yang menyokong kita untuk ingat Allah, kita bentuk persekitaran masjid untuk masjid tadi menyokong, itu yang kita akan pergi ke situ tu. Tapi bila orang buat masjid bukan nak menyokong untuk ingat Allah, nak suruh cantik dan canggih, itu yang masjid dia penuh TV tu. Tengok sembahyang habis iklan kita baca. Iklan. Jadi tak ingat dalam Allah, ada tengok TV tu sembahyang berlaku physically-nya, tapi mujur masjid tuan-tuan tak bubuh waktu je, tarikh je cukup lah. Ada masjid 5 TV tuan-tuan, hak ni air mengedidih, hati itu yang muqallibal qulub, yang ni senarai ustaz ceramah. Jadi kita ceramah juga tunggu kalau kita mari sebulan sekali, lambat nak rokok pun rugi, takut terlepas. Jadi kita dah tengok iklan tu, betul iklan moral berapa kutipan Jumaat tuan-tuan. Lu buat apa masa semayang? Kita semayang, kita nak ingat Allah. Yang kita baca tu, dia kata kawai bubuh tak suruh demo tengok. Lu buat apa dalam masjid? Luar orang curi tak bubuh. Jadi maksud tuan-tuan, kalau kita tahu semayang itu untuk ingat Allah, apa yang kita beda environment yang ada membentuk ke situlah. Sebab itu tujuan semayangnya. Maka sebab itu tuan-tuan tengok kerajaan Saudi kan banyak duit pada kita, ada TV dalam masjid. Dia bubuh tak TV macam bangunan UMNO tu kan, dekat Kaabah dia bubuh ada iklan King Salman gini ada dia tak gitu tuan-tuan. Dia duduk kaku gitu ya. Sebab kita nak semayang tu kita nak ingat Allah je. Jadi sebab itu jika kita semayang untuk ingat Allah, bagi Allah cukup lah. Bagi Allah cukup lah. Tapi apa yang berlaku di Jawa Timur, di kabupaten, dia semayang untuk cukup 23 rakaat, tapi dia malah kos elektrik mahal agaknya kot, maka dia semayang 23 dengan 7 minit. Betul kan? Jadi tuan-tuan nak panggil apa? Tuan-tuan panggil semayang kot. Kalau ambo panggil senaman gaya tarawih. Bukan semayang. Kakak kita senaman kan banyak gaya, ada gaya zomba, gitu kan, ada gaya tai chi. Jadi itu gaya tarawih. Kita tak semayang tarawih macam tu. Sebab orang kat situ pun mazhab Syafi'i. Ustaz fiqh kata mazhab Syafi'i ni semayang kena ada tamak ninah. Lepas tu ustaz tajwid, ustaz Quran kata baca Quran kena ada tajwid.
Ini dia baca Quran kok dia senaman gerahang ke kita tak tahu. Masalah alhamdulillah kita tanya, awak semayang ke awak buat senaman? Jadi pada saya di situ dia tak semayang, dia bersenam gaya tarawih tiap-tiap malam. Tapi kalau tuan-tuan nak semayang macam tu juga, semayang. Apa nak kata gua, nak kita demokrasi. Tapi gitu lah. Tapi kalau tuan-tuan semayang kerana nak ingat Allah, mungkin tuan-tuan tak mampu 23, semayang 8 pun. Tapi 8 yang sempurna, yang tu malu apa? Lepas 8 kita pun gerak, duk belunjuk kaki. Orang pun kata, gua nasuh. Malah tua-tua pun. Kawet tak cekak. Dia mau semayang lah. Duduk bising dengan kawet demo pun tak cekak juga di atas kursi. Maka semayang lah. Pelik apa? Kalau dia mau masuk, kita tak perlu nak malu-malu dengan orang sebab kita ada gaya kita lah. Bila kita semayang, kita nak ingat Allah. Kalau kita ataupun tebing, kita cuba juga lawan, nanti semayang duk tidur tersengguk-sengguk, buat apa? Baik kita buat apa yang mampu kita buat. Itu contohnya lah kan, nampak dah faham dah tu. Sama lah juga puasa. Kita tanya, puasa ni Allah nak apa ya? Dia nak apa? Nabi ada garis lah. Puasa ni sepatutnya tak sebut lah sekarang kan, sebut awal puasa dulu. Tapi dah tuan-tuan tak bina awal puasa dulu, sekarang ni lah kita sebut achieve tak dia punya tujuan puasa. Bila Nabi Muhammad SAW ataupun agama sebut pasal puasa, dia punya matlamat unggulnya ialah takwa. Tapi nak sampai ke takwa itu, dia ada 5 indikator lain ataupun 5 benda lain yang akan membawa kita kepada takwa. Yang pertama daripada takwa itu, supaya bawa kepada takwa, iaitu kawal diri. Boleh tak kita belajar kawal diri? Kawal dari makan, kawal dari itu, kawal. Jadi kalau dalam bulan puasa, pencapaian kita kawal ialah kawal dari makan saja, maksudnya achievement mengawal diri itu tak berapa menjadi lagi tu. Tak berapa menjadi. Daripada kita balik sampai sekarang, duk kawal jangan makan aja. Makan korek hidung dengan bersetubuh dengan isteri, 3 tu je. Mulut tak kawal, tapi bila mari buka puasa dah tak boleh kawal, langsung balas dendam. Dia ada benda tak kena lagi lah tu. Ada benda yang belum mampu dicapai, belum ada peningkatan yang membawa kepada takwa tu. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, benda-benda seperti itu tuan-tuan harus garap dia apabila kita buat postmortem, supaya postmortem kita tadi tahu, kita kurang sini nampak Jadi sini ni kalau kita kurang, mana yang menyebabkan kita jadi lemah kat sini. Jadi tahun depan kita baikilah. Jadi bila kita baiki, improvementasi terhadap ibadat itu akan berlaku. Jadi bila ada improvementasi tadi tuan-tuan, disokong oleh ikhlas, itu yang disebut oleh hikmah pagi ni. La nihayata limazamika in arja'aka ila nafsika, wa la nihayata limadahika in arja'aka ila Allah. Orang sufi kata gitu. Jika kita nisbahkan amalan yang kita buat tadi ikhlas kepada Allah, dan kita tahu di mana kelemahan kita, maka perbuatan kita itu akan dilihat sempurna sangat oleh Allah. Tapi jika kita tidak nisbahkan amalan kita tadi kepada Allah, dan kita sendiri pun tak tahu mana betul mana salah, maka orang kritik semua lah kita. Kritik tak kena, yang tu tak kena, yang ni tak kena. Jadi untuk menjadikan kita buat tadi supaya dia kena dan Allah terima, pertama jadikan dia ikhlas kepada Allah, dan yang kedua kita tahu benda ni dibuat untuk apa, kenapa dia suruh buat benda ni, apa yang kena buat. Jadi tuan-tuan, benda-benda seperti itulah tuan-tuan sudah belajar fiqhnya, alhamdulillah sudah sempurna. Baca syarat puasa, rukun puasa, dan berasa tak ada di kalangan kita yang ada kat surau ni jahil. Maka tuan-tuan tanyalah orang sufi, bila Allah suruh kita puasa, apa achievement yang dia nak? Dia nak suruh kita bergerak ke arah mana? Jadi kalau kita tak tahu kita bergerak ke arah mana, kita akan bergerak ke lain. Tapi kita berasa macam kita puasa lah. Yang kedua, benda yang kedua yang saya nak sebut selain daripada sembahyang puasa, yang ketiga ialah derma. Tuan-tuan,
Saya tak berapa setujulah dengan ustaz yang mengatakan bila orang derma tu untuk bulan puasa kita kena perhabis bulan puasa. Hamba tak berapa setuju. Kenapa tak setuju? Kerana 3 sebab. Pertama, orang Melayu ni dia kedekut, dia derma bulan puasa saja. Bulan lain agak liak sikit dia nak derma. Jadi oleh kerana dia hanya derma bulan puasa saja, maka kita kena tanya, pahala tu diberi mengikut perbelanjaan ke mengikut sumbangan? Pahala diberi mengikut sumbangan, bukan mengikut perbelanjaan. Jadi bila kita derma ataupun jemaah derma pada bulan puasa dan dia melakukan perbuatan itu bulan puasa, maka dia berhak mendapat pahala derma di bulan puasa. Pihak yang menerima derma, dia tak perlu habiskan derma tu, sebab lepas puasa guna juga untuk kebaikan tadi, guna juga untuk kebaikan. Tapi ada beberapa surau yang pengerusi surau duduk faham orang derma bulan puasa kena perhabis bulan puasa. Allah tuan-tuan, ada satu surau tu kecil je, tapi entah macam mana dia dapat derma banyak. Untuk bulan puasa saya dia spend 96,000 tuan-tuan. Banyaknya makan, banyak makan, dia habis pada makan lah. Orang kat situ kaya-kaya belaka, tapi dia pergi beli beras basmati, bagi 10 kilo seorang. Kenapa dia kata dah orang bagi bulan puasa, kenapa habis bulan? Tuan-tuan, saya rasa jangan banding dengan Nabi, sebab Nabi orang derma buah tamak kan, orang bukan bagi akaun ataupun bukan bagi transfer duit, dia bagi buah tamak. Jadi bila dia bagi buah tamak, Nabi duk simpan banyak-banyak, satu penuh rumah dia. Jadi tak mana rumah dia kecil, mana ada renovation. Rumah dia 8 kali 12 tu je nak bubur belaka, dia nak tidur mana? Jadi dia bagi je lah belaka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang perlukan benda tu ramai, jadi bagilah, buat apa simpannya. Sekarang orang yang derma tu ramai, ada orang perlu tak banyak, maka simpanlah, selepas tu nak pakai pula tuan-tuan. Benda tu nak pakai. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, saya masak nasi 800 bungkus, modalnya kadang-kadang sampai 4,800. Dan bukan boleh dapat duit 4,800 tiap-tiap hari di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan je ada. Jadi satu orang mari, dia jumpa saya, dia bawa lori kecil tu, dia kata, Ustaz, saya bawa nasi biryani muar 1,000 bungkus. Dia, saya pun tengok kat dia, kenapa Ustaz tengok saya macam orang bersalah je? Saya tak tahulah tuan, nak kata terima kasih ke, nak kata apa? Kenapa Ustaz tak nak kata terima kasih? Saya dah masak 800 untuk budak ni, Tuan Haji bawa biryani muar dalam kotak comel pula, saya tak makan. Hak saya ni saya makan Tuan Haji. Hak 800 nak gelepar mana? 800 nak gelepar mana? Dia kata makan lah. Saya pun cuba ikut hak dia suruh. Saya makan 5 buku nasi saya tu muntah hijau, ada 795 buku lagi, dia nak makan lah. Jadi tuan-tuan, betul lah tuan-tuan nak derma, tapi derma tu mesti diambil kira mengenai efisiensinya, kemenjadian derma tu. Jadi janganlah begitu. Maka sebab itu saya cakap kat Tuan Haji tu, tuan-tuan nak bagi terima kasih, tapi bagilah 15 sen telefon dulu, Ustaz, amba nak bagi nasi ni, amba tak masak lah, ambil nasi Tuan Haji. Sebab bila Tuan Haji buat bagi biryani muar, amba pun nak biryani juga, betul saya dah waktu tu. Jadi bila Tuan Haji buat macam tu, amba nak jawab gapo depan Tuhan, nak gelepar mana ni. Haji nak pahala, tak apalah, betul lah, tapi pahala bukan macam tu buat Tuan Haji. Sebab tu tuan-tuan, bila cakap bab derma, kenapa Allah sebut bila kena bagi derma, berapa banyak kena bayar zakat, lepas tu siapa kena terima zakat, betul kan? Bermaksud zakat bukan pakai capuk gitu ya, dia tak capuk gitu. Zakat mesti diurus, dilihat, diberi pada. Maka sebab itu tuan-tuan, kena percaya bahawa orang yang mengurus zakat tu yang ada kat negara kita ni antara terbaik tuan-tuan. Yang tuan-tuan dengar duk viral sana sini orang pejabat zakat, tuan-tuan, ambo lama lah buat kerja juga dengan orang miskin, kadang-kadang auta dia orang tu lebih banyak daripada betul pejabat zakat tuan-tuan.
So banyak benda, antaranya kadang-kadang mereka tak nak isi borang, dia nak jadi macam sultan yang nama dia miskin tapi rakyat mari hambakan diri pada dia. Saya bawa borang kat dia, tu haji isi borang. Oh, dia kata, ustaz kalau pandai isi borang tak miskin lah. Gitu pun okey lah, isi borang, tolong isi kat dia, tolong isi kat dia. Okey, dah sudah ni pergi hantar lah. Okey lah, kita mari 3 bulan lepas tu hantar pun tak. Oh, dia kata nak hantar macam mana, miskin tak ada kereta kenaikkan. Okey, marilah kita bawa dia, tuan-tuan pergi. Bila kita bawa ke dia, orang pejabat zakat pun buatlah iklan zakat diagihkan di masjid bla 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 bla, marilah terima. Tak mari, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, takkanlah semua orang, tak tuan-tuan tahu nisbah pegawai zakat tak ramai tuan-tuan, sebab pejabat zakat dia tak dapat peruntukan JPA pun yang digaji di sana daripada Majlis Agama Islam. JPA tak lagi pegawai, jadi dia kerja pun atas dasar kontrak. Jangan tuan-tuan berhukum dia. Sebab tu tuan-tuan, bila pejabat zakat hantar surat peringatan zakat, dia akan bagi duit yang dibelanjakan, dia akan bagi buat catat berapa banyak. Saya rasa telus sangat. Tapi tuan-tuan tak bebel pun kat kerajaan yang belanja duit cukai kita. Pernah dia minta cukai, dia bagi, dia belanja mana duit cukai kita. Kita tanya pun kena marah, di mana duit cukai? Tanya apa ya? Allah, dah lah pegawai cukai tu surat dia brutal macam, tuan-tuan pernah dapat surat peringatan cukai, nama Ahmad Faisal bin Abdul Hamid bla bla bla, anda tidak bayar cukai akan didenda, cetakan komputer, tak ada tanda tangan. Allah, somethingnya lah tuan-tuan. Minta maaf kalau ada pegawai cukai kat sini. Tapi surat zakat kan tuan-tuan, sopan sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, panjang salamnya, nak masuk syurga ada salam saja. Terima kasih kerana membayar zakat dengan lembaga zakat Selangor. Lega. Dan saya meminta agar tahun ini tuan membayar juga dengan lembaga zakat. Ya, bersama ini dilampirkan buku agihan cukai. Kita agihan zakat, kita pun tengok ramai orang dapat. Sani menganggarkan cukai anda, apa panggil zakat anda pada tahun ini sebanyak ini bla 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 bla, untuk berhubung dengan surat dia tu kan tuan-tuan. Kita baca tu hak nak bagi duit terus beri tuan-tuan. Tapi surat lembaga hasil, kalau tidak kerana denda, tobat tak bayar tuan-tuan. Semua tak tahulah, takut tuan-tuan tekan enter hantar borang BE tu tuan-tuan, lillahi ta'ala, mu tak pernah lillah bayar cakri tuan-tuan. Tapi bayar zakat kenapa lain? Sebab kita tahu agama minta kita bila bercakap tentang derma dan zakat, maka yang ditekankannya bukan banyak duit dibayar tu. Kalau banyak duit, mestilah setiap tahun kadar zakat naik. Dia 2.5 je, mana pernah naik. Oleh kerana kerajaan telah memikul beban 1.1 bilion, zakat naiklah sikit 3.7 ke, sedap 2.5 je. Kenapa dia tak naik kadar zakat? Sebab zakat bukan diminta bayar banyak, tapi dia diminta supaya beri kena pada orangnya, buat kena pada masanya. Jadi bila tuan-tuan buat macam tu, maka betul lah tu bayar zakat tu. Tapi kalau tuan-tuan tu asyik, saya bayar zakat banyak, saya bayar zakat, ya banyak, tapi banyak tu ke mana? Banyak tu ke mana tuan-tuan? Jadi oleh kerana itu agama ni dia betul lah. Cuma kita yang tidak peka tentang benda-benda seperti itu. Baca Quran, dia ada indikator dia. Sembahyang ada indikator, bayar zakat ada indikator. Jadi menjadi kewajipan kita, setiap benda yang kita buat itu kita kena buat checklist. Indikatornya apa? Indikatornya apa? Indikator. Jadi kalau tuan-tuan boleh tik semua benda yang tuan-tuan buat tadi, bagi setiap item-item solat itu, item-item ibadat tadi, indikatornya betul, dia akan bawa kepada yang betul ni jugalah, iaitu dua benda besar, hamba Allah dan juga khalifah Allah di muka bumi. Jadi itu nombor 2 tuan-tuan ya. Nombor 3 last dah ni, nampak dah pukul 7 lebih dah tu. Tuan-tuan pun pandai juga, jam tu tuan-tuan yang tengok, bukan saya tengok. Ada tempat lain dia jam duduk sini, lepas tu dia ada bell, bila dah habis masa dia bunyi ting ya. Ini sini dia kata ustaz cakap je lah, jadi saya tengok orang yang tidur tu, kalau dia dah bangun tu maksudnya cukup lah tu ustaz, betul kan gitu. Okey tuan-tuan, dia punya ketiga pula. Yang pertama tadi kerana Allah, yang kedua kita tahu apa tujuan setiap ibadat tadi dan kita buat mengikut tujuan itu, maka gabungan daripada tujuan yang berbagai itu membawa kepada 2 tujuan besar, iaitu abdi diri pada Allah dan juga
Apa tadi kita sebut? Khalifah Allah. Yang ketiga tuan-tuan, disebut dalam kitab hikam yang kita belajar, dia kata apa? La amalun arja lil qubuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Maksudnya, tidak ada satu amalan pun yang lebih mudah Allah terima melainkan amalan yang ada dua ciri ini. Pertama, apabila kita selesai buat amalan tersebut, kita masih rasa ada benda tak kena dan kita nak buat lagi. Kita rasa macam tak full mark lagi kot, ada tak puas hati, maka kita nak buat lagi. Macam bini kita masak kat kita mula-mula nikah dulu. Tuan-tuan mesti ingat kan, kita dengan bini kita mula-mula kahwin dulu, kalau dia masak mesti dia tak makan, dia akan tunggu suami makan. Cuba tanya dia, masa suami makan tu hati dia macam mana? Mesti berdebar-debar, berdebar. Sebab dia belum kenal kita lagi, cover kita masih tebal dia makan. Jadi bila kita makan banyak tu, puas hati. Tapi cuba tanya esok dia nak masak hak lain pula. Akhir sekali sekarang, bila bini kita dah pandai semua masakan, sebab kita yang tukang rasanya, maka sekarang dia masak Maggi, dia bagi kat kita. Bila kita tu, dia kata makanlah, mujur orang masak ya. Itu sebab dia dah kenal dah kita, tuan-tuan. Jadi ambil hak masak mula-mula dulu. Tuan-tuan, gelak tu maksudnya kita senasib lah, gitu kan. Itu maksudnya ambil mula-mula hak bagus tu, iaitu bila dia buat, dia maka yang naknya di situ ialah improvementasi yang berterusan. Kita buat, kita rasa ada tak kena, insya-Allah sekali lagi buat, nak buat molek lagi. Jadi bila nak molek itulah yang kita buat postmortem tu. Jadi mari kali yang kedua kita buat mengikut apa yang kita kenal pasti. Lepas tu bila dah sudah rasa tak puas lagi, ada tak kena, kita buat lagi. Maka sebab itu kita lihat setiap benda wajib akan diikuti dengan benda sunat. Ada semayang fardu, ada semayang sunat. Ada zakat, ada sedekah. Ada umrah wajib, ada umrah sunat. Ada haji wajib, ada haji sunat. Kenapa benda sunat itu mengekori setiap benda yang wajib? Kerana kita rasa tak berapa sempurna bagi yang wajib, maka kita buat pada yang sunat, buat lagi. Itu yang pertama daripada yang kedua. Yang kedua daripada yang ketiga tadi ialah bila kita buat satu benda baik, tuan-tuan, maka Allah ni dia suka dengan kita. Jadi bila dia suka kita, maka dia akan guna lidah kawan-kawan kita untuk puji kita. Kita tidak menunjuk pun. Saya tahu tuan-tuan bila sudah semayang, tuan-tuan mesti cari tiang. Kenapa cari tiang? Sebab nak sorok semayang sunat. Betul kan? Rasa kalaulah ada satu mekanisme lain, orang buat ada dinding khusus tutup, tuan-tuan akan buat benda tu. Sebab tuan-tuan nak semayang sunat tuan-tuan tu orang tak tahu. Jadi reaksi tuan-tuan itu yang merata dalam masjid. Jadi tuan-tuan, bila kita buat satu benda, kita tak mahu orang tahu. Itu hasrat kita yang baik. Tapi kawan-kawan kita ni dia perhati. Dia perhati. Bukti kawan-kawan kita perhati. Saya tak berapa kenal nama tuan-tuan secara tepatnya, tapi saya tahu tuan-tuan duduk mana. Duduk bawah kipah tu, tiang nombor 3. Jadi sebab tu bila tuan-tuan meninggal dunia, Tok Imam beritahu, Ustaz, Haji Suh meninggal dah. Saya akan tanya, duduk mana kat masjid? Alah, Ustaz perasan duduk tiang nombor 3 pakai baju kuning semua tu, kok nyanda dengan bahu tu. Betul lah. Tuan-tuan kan ada posisi yang tidak berbayar tetapi milik tetap. Betul kan? Kok duduk setinggal tepi ni, dia tak pindah dah tu. Jadi bermaksud saya tiap-tiap kali datang saya capture lah, krek. Lepas tu saya pun record balik gambar tu. Haji Suh tu hak pakai jubah tu kan, hak kipas tak gerak atas dia tu. Ya kena innalillahi. Jadi bermaksud tuan-tuan, kenapa tuan-tuan duduk situ? Sebab kawan-kawan akan ingat, ni Haji Yusuf, ni Haji Bakri, ni Haji Tok Ayahullah, ni Haji Mak, ni Datuk Mamuk, ni Datuk Murad. Jadi bila kawan-kawan perhati ni, kadang-kadang Allah gerakkan hati kawan-kawan, dia puji kita. Dia kata, Datuk, hamba tak pernah jumpa Datuk hak rajin semaya, melainkan Datuk lah. Ada orang puji kita gitu.
Jadi kata orang sufi, bila Allah telah menggerakkan hati seseorang memuji taat yang kita buat, maka kata dia masa tu mu jangan kata tengok orang lah pula, oh habis lah. Walaupun nombor 1, nombor 2 ada belaka, kamu rembat hotu kan, dia pakai Ctrl A delete, betul kan? Dah lah payah-payah buat apa tu, Ctrl A delete, itu pakai komputer, betul kan? Select all, delete. Jadi supaya tidak select all ataupun Ctrl A delete, orang puji kita, kita kata tak ada apalah, demo silap tengok itu. Betul lah masa tu kawan rasa rajin, hari lain malah juga. Tak, kawan kena demo. Tak. Allah Subhanahu Taala. Yalah tu. Betul habislah dia punya komunikasi tadi. Jadi orang sufi kata kalau ada 2-3 benda tu tanda Allah Taala terima lah tu. Nampak tuan-tuan senyum tu, tuan-tuan pun lebih kurang macam tu dah lah tu. Jadi dah banyak benda yang saya sebut tu ada dekat tuan-tuan. Bolehlah tu kita raya hak